Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, jumpa lagi kita dalam channel ADK Skill Construction, channel yang berkongsi tentang ilmu-ilmu pertukangan khususnya. Baik, untuk konten hari ini, untuk konten kali ini, saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan proses pembuatan besi footing ataupun besi cakar ayam. Kita panggil besi cakar ayam, besi footing, pad footing punya besi pun boleh, tak ada masalah. Okey, tempoh hari untuk site kami di Firda Khan Barat Keluang ni. Okey, kita dah buat kerja-kerja korek lubang-lubang footing ni menggunakan JCB. Cuma saya tak ada update video berkenaan dengan proses korek footing ni lah. Okey, selesai je kerja-kerja korek pad footing ni menggunakan JCB. Tugas anda, benda ni wajib kena buat, perlu kena buat. Kita kena ratakan tapak di bahagian bawah untuk semua lubang yang kita dah korek. Contoh, anda boleh tengok kita punya tim tengah buat kerja-kerja merata bahagian bawah lubang ni. Jadi bila lubang kita ni kita dah ratakan, dah bersihkan, baru kita boleh buat kerja-kerja pemasangan besi cakar ayam kita ni. Okey, macam mana cara pembuatan besi cakar ayam ni? Nanti saya akan bagi tahu anda step satu persatu apa yang kita perlu lakukan untuk pembuatan besi cakar ayam. Okey, baik. Sebelum kerja-kerja pembuatan besi cakar ayam ni dijalankan, kita kena ambil ukuran dulu. Kita punya lubang untuk footing ni, pad footing ni, sebaiknya kita kena ambil ukuran dulu. Okey, macam saya untuk lubang ni saya ambil, saya buat 3x3, kedalaman lebih kurang dalam 3 kaki. Tapi untuk besi cakar ayam kita tak boleh nak buat 3x3 juga. Sebabnya untuk besi cakar ayam ni, seelok-eloknya kita kurangkan daripada tanah 2 inci kiri kanan, depan dan belakang. Maknanya 4 bahagian ni kita kurangkan 2 inci, 2 inci, 2 inci, 2 inci. Okey, macam saya punya lubang ni, lubang untuk cakar ayam ni saya buat 36 inci. Tapi untuk besi pula, besi cakar ayam ni saya buat 30 inci. Sebab untuk site saya kali ni, boleh dikatakan untuk site yang agak bajetnya rendah lah. Jadi kita tak pakai papan formwork untuk proses pad footing lah. Jadi kita akan letak besi cakar ayam ni ke dalam kita punya lubang pad footing. Kita akan naikkan stump dan kita akan terus konkrit. Sebab tu kalau untuk besi ni, seelok-eloknya jangan sampai kena tanah, jangan sampai kena dinding tanah. Tu yang sebaik-baiknya. Okey, untuk lubang footing kita buat ukuran 3 kaki kali 3 kaki. Jadi untuk besi pula kita akan potong dalam 42 inci. Okey, kenapa 42 inci? Tengokkan. Okay, sebabnya kiri dan kanan besi ni kita kena bengkokkan. Kurang-kurangnya lebih kurang dalam 6 inci macam tu. 6 inci ke 6 inci setengah kita akan bengkokkan. Okay, kita akan bengkokkan macam ni lah. Jadi plate bar ni, plate bar yang kita buat untuk bengkok besi ni, kita boleh dapatkan dekat hardware. Benda ni ada jual. Harga dia dalam RM20, tak silap saya RM20, RM25 satu set ni.
dia ada lubang, jadi kita boleh paku dekat kita punya kayu 4 inci kali 4 inci kita ni. Jadi dia kuat, jadi kita boleh bengkokkan besi ni lah. Sebab besi yang kita pakai ni besi saiz 12. Jadi benda ni, stand ni kita kena kuat sikit untuk kita buat kerja bengkok. Okay, bengkok sebelah lagi. Pastikan untuk besi cakar ayam ni kita kena bengkokkan kiri kanan lebih kurang ukuran yang sama lah, dalam 6 inci setengah. Sini pun 6 inci setengah. Jadi kita akan dapat bersih daripada sini, ujung sini ke ujung sini dalam 30 inci. Cuba tarik telitip tengok. Okey, ya, kita akan dapat dalam 30 inci. Jadi lubang kita 36 inci. Lubang kita 36 inci, kita punya besi cakar ayam ni 30 inci. Jadi ada space kiri dan kanan dalam 3 inci, 3 inci. Okey. Okey, pastikan anda gunakan besi pipe lah, boleh kata besi pipe GI punya pipe dalam setengah inci punya untuk buat kerja bengkok besi ni. Sebab besi ni ada keras sikit. Sebab tu dia kena gunakan flip bar ni yang kita boleh dapatkan dekat hardware tau. Sebab benda ni sangat membantulah untuk kerja-kerja dalam proses kita punya bengkok besi ni. Itu, lepas tu terus tarik. Kudrat kena kuat sikit lah untuk proses tarik besi ni, untuk bengkokkan besi ni. Okay, pastikan sama masa kita bengkok besi tu, pastikan kedudukan dia sama. Jangan satu ni ke atas, satu ni melintang ke bawah, jangan. Pastikan kedudukan dia sama. Macam ni. Ni dah ke sana, yang ni pun akan ke sana juga. Okey, untuk proses seterusnya, lepas kita buat kerja bengkokkan bahagian kiri dan kanan besi cakar ayam ni, kita buat proses untuk ikat menggunakan dawai yang kita dah potong siap. Sebab dawai yang kita dapat ni dia tak potong siap macam ni. Tapi ada juga kedai yang jual dah potong siap, cuma harga dia ada tinggi sikit. Biasa saya akan beli yang gulung macam ni. Gulung macam ni dia ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo pun ada. Terpulang pada anda nak beli yang berapa kilo punya. Sebab satu gulung dawai ni kita boleh dapatkan dalam 4 bahagian. 4 bahagian kita potong, kita ukur, kita boleh dapatkan dalam 4 bahagian macam ni lah. Okay, jadi untuk set kali ni, kita punya besi cakar ayam ni kita pakai 5 baris melintang, 5 baris menegak. Okay, jadi cara ikat dia, tunjuk dawai tu. Tunjuk dawai sekejap. Okay, dawai ni kita akan gunakan dua dawai untuk satu ikatan. Okay, jadi cara ikat dia, okay, lipatkan kat situ. Okay, atas kita akan pusingkan. Kita akan gunakan ngau. Ngau ni untuk kita pintal kita punya dawai tu. Tunjuk sekali, tapi slow sikit. Satu persatu, tunjuk satu persatu. Okey, pusing kat situ. Kalau tuan-tuan boleh nampak kat situ, kita akan pusing. Naikkan sikit kiri dan kanan tu. Okey, baru kita pusing. Seeloknya pakai dua dawai lah. Sebab satu tu tak berapa kuat sangat. Satu tu dia mudah putus. Bila kita pintal pakai kita punya ngau tu, dia senang putus. Jadi susunan ni pun
Lebih kurang dalam 6 inci lah. Satu bahagian ni 6 inci. Jadi satu besi ke satu besi ni 6 inci. Kita adjustkan dalam 6 inci lah. Jadi 5 baris melintang, 5 baris menegak. Ini proses ikatan untuk kita punya besi cakar ayam. Pik, tunjuk sikit yang slow motion sikit. Okay, boleh nampak cara ikatan pintalan untuk kita punya dawai ni. Okey, baik. Siap. Okay, lepas siap kita ikat kita punya besi cakar ayam ni, angkat kita terus letak tepi-tepi lubang puting yang kita dah korek tempoh hari. Jadi bila kita dah susun, kita dah letakkan kita punya besi ni, nanti baru kita akan buat proses cara-cara masukkan besi cakar ayam ni dalam kita punya lubang footing. Okey, selesai pembuatan kita punya besi cakar ayam untuk kita punya pad footing ni. Okay, lepas kita dah siap ikat, kita letakkan kita punya besi semua sebelah-sebelah kita punya lubang-lubang footing ni. Okey, langkah seterusnya untuk penyediaan kita punya lubang pad footing ni, kita kena buat besi untuk stam pula. Okey, besi untuk stam. Untuk side kali ni, kedalaman lubang saya buat 3 kaki. Jadi kalau untuk besi stam tu saya akan buat dalam 6 kaki 6 inci. Okey, lebih kurang 6 kaki 6 inci lah. Dia punya besi, yang besi yang kita kena potong tu 6 kaki 6 inci. Jadi pembuatan besi cakar ayam ni, kita kena siapkan sekali dengan besi untuk kita punya besi stam. Untuk pembuatan besi stam untuk side kali ni, saya potong besi saiz 12 ni, lebih kurang panjang dalam 6 kaki 6 inci untuk satu batang ni. Okey, jadi untuk bahagian bawah ataupun sebelah saja, kita kena bengkokkan. Jadi untuk bahagian bawah ni biasa saya akan bengkokkan lebih kurang dalam 1 kaki. 1 kaki 4 ke 4-4-nya kena bengkokkan dengan saiz yang samalah. Sebab fungsi bengkok ni nanti dia akan duduk atas kita punya besi cakar ayam tu. Jadi bila dia duduk atas besi cakar ayam tu, kita punya tiang stam ni akan berdiri dengan elok lah. Jadi tak ada goyang-goyang, baru kita boleh ikat dengan dawai bahagian bawah. Okey, untuk pembuatan besi stam ni, saya buat link dalam lebih kurang 3 inci kali 6 inci untuk satu link ni. Jarak antara satu link ke satu link lebih kurang dalam 6 inci ke 7 inci, plus minus macam tu. Okey, untuk stam ni saya buat lebih kurang besi stam ni untuk link saya buat dalam 4 lah. 1, 2, 3, 4. Atas 1. Jadi ada 5. Untuk satu set ni ada 5. Jadi kita akan konkrit lebih kurang dalam 16 inci daripada aras tanah tu bawah ke atas lebih kurang 16 inci. Baru kita buat kotak stam. Kemudian baru kita boleh jalan kita punya ground beam lah. Okay, jadi nanti dia punya kedudukan dekat dalam
dalam kita punya lubang footing tu, kedudukan dia macam ni. Cuma bawah tu akan ada besi cakar ayam tu lah. Besi cakar ayam tu kita akan letak sebelah bawah. Kita akan alas dengan batu. Baru kita letakkan kita punya tiang stam. Okay, selesai kita punya pembuatan besi besi cakar ayam dengan stam semalam. Okay, jadi hari ni saya nak tunjuk proses pemasangan besi cakar ayam dengan stam. Okay, yang pertama sekali kita letakkan dulu 4 biji batu sebelah bawah besi cakar ayam tu. Okey, untuk semua sekali lah, untuk semua lubang sekali. Okey, lepas tu baru kita letakkan kita punya besi stam dia macam ni. Kemudian baru kita tarik kita punya benang ni. Kalau anda boleh tengok, ni semua kita punya benang ni, kalau anda boleh nampak. Okey, dia punya panduan untuk kita punya pemasangan besi cakar ayam ni. Pastikan kita punya besi stam ni duduk di antara penjuru benang ni. Dia punya keadaan dia macam ni lah. Jadi kalau anda boleh tengok, kita kat sini kita ada letak 4 biji batu sebelah bawah. Okey, batu tu fungsi dia tak nak bagi besi ni rapat terus kepada tanah. Sebab apa? Sebab masa kita konkrit nanti, besi ni masih ada pada atas dalam konkrit lah. Dia tak ada duduk bawah tanah. Itulah fungsi batu tu. Memang perlu diletakkan. Jadi bila kita dah, ni belum setting lagi. Jadi nanti bila kita dah setting, kita akan ganjak sikit daripada benang ni, lebih kurang dalam setengah inci ke 1 inci macam tu. Kiri dan kanan ni kita akan ganjak sikit. Baru kita ikat besi L yang bengkok, stam yang bengkok kat bawah tu dengan dawai. Baru kita pancang. Inilah dia punya cara dan proses pemasangan besi cakar ayam kita. Jadi semua sekali kita kena buat macam tu lah. Jadi sama macam ni juga. Semua ni belum kita setting lagi. Jadi nanti bila dah setting, keadaan dia akan duduk macam ni. Jadi yang bawah tu kita akan berganjak ke sini sikit lah. Kita akan ikut lurus benang ni sekali. Macam ni lah, anda akan cara pemasangan dia macam ni lah. Bentuk dia, rupa dia macam ni. Jadi sebab tu saya suruh besi cakar ayam ni kita kurangkan sikit dalam 2 inci ke 3 inci. Jadi besi tu tak rapat pada dinding tanah. Jadi besi ni memang takkan kena tanah lah. Tu fungsi dia bila kita suruh besi ni kurangkan sikit dia punya ukuran daripada lubang footing yang kita korek hari tu. Okay, seperti yang kita boleh nampak ni. Okay, inilah kita punya cara-cara pemasangan kita punya cakar ayam dengan besi tiang stam. Benda ni kena pastikan kita punya tiang stam ni betul-betul on point tengah-tengah kita punya besi cakar ayam yang tu yang saya tunjuk tu. Okey, inilah dia punya cara yang betul lah untuk proses pemasangan besi cakar ayam dengan kita punya tiang stam. Jadi lepas kita dah letak kita punya besi cakar ayam kat bawah tu, dialaskan dengan 4 batu kiri 4 penjuru ni. Kemudian pastikan kita ikat kita punya dawai dengan kita punya besi yang bengkok ni, yang kita bengkokkan, besi tiang stam yang kita bengkokkan ni. Kita ikat 1, 2, 3, 4. Maknanya 4 besi yang bengkok ni kita ikat dengan besi cakar ayam kita. Lepas tu untuk menyokong besi tiang ni supaya tak
bergerak masa kita buat kerja konkrit nanti, kita pacakkan ataupun kita sokongkan besi, satu besi di sini dan satu besi di sana. Lepas tu kita ikatkan juga, ikatkan besi yang kita pacak ni dengan kita punya tiang stam. Okey, lepas tu kalau lubang yang kita gali ni terlebih besar, contoh macam anda boleh nampak kat sini, buatkan satu papan kat sini untuk kita sekat. Jadi konkrit yang kita isi nanti kita akan isi kat sini. Jadi konkrit tu tak pergi sini, kita sekat papan kat sini nanti. Jadi tak adalah orang kata pembaziran konkrit dekat situ. Jadi konkrit yang kita isi hanya ada kat sini lah. Dia takkan pergi sini sebab kita dah kepung papan. Okey, baik. Lepas tu kalau anda tengok kat sini, ni lah fungsi benang yang kita buat marking tu. Jadi benang ni akan tunjukkan dan kita akan nampak kita punya lurus tiang stam ni. Ni yang tim kita dah setting. Jadi tiang stam tu, besi tiang stam ni akan lurus tegak sampai paling hujung. Ni lah dia punya fungsi benang. Masuklah yang sini juga. Okey, baik. Tu je kita punya perkongsian untuk proses pembuatan besi cakar ayam, besi stam, pemasangan besi cakar ayam dan besi stam untuk konten kita kali ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan update untuk kerja-kerja pemasangan beam pula ke nanti. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Can anybody out there hear me?